Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi petang 1 Ogos 2021 bersama saya Fansurina Abdullah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Pahang sentiasa melakukan pemantauan secara berkala bersama beberapa agensi seperti Jabatan Alam Sekitar JAS, Jabatan Perhutanan dan Pemilik Ladang ke lokasi berisiko berlaku kebakaran bagi memastikan pembakaran terbuka dapat dicegah pada peringkat awal. JBPM berkata rondaan dibuat oleh JBPM bagi memastikan seramai 948 pegawai dan anggota seluruh Pahang sentiasa bersiap sedia dari segi kekuatan pasukan dan kesiapsiagaan logistik untuk menghadapi sebarang kebakaran terbuka. Pasukan bomba sentiasa bersedia berhadapan segala kemungkinan meskipun di dalam situasi pandemik COVID-19 ketika ini dengan memastikan semua pegawai dan anggota mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Jelasnya berdasarkan laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia kini sedang mengalami monsun barat daya yang menyebabkan cuaca panas dan kering sehingga pertengahan September dan keadaan ini menyumbang kepada berlakunya kebakaran melibatkan kawasan hutan simpan, kawasan perladangan dan kawasan penerokaan haram. JBPM berkata terdapat 3 daerah di Pahang yang sering terlibat dengan kebakaran hutan iaitu Kuantan, Pekan dan Rompin. Justru orang ramai diingatkan supaya segera menghubungi pihak bomba dan agensi terlibat sekiranya mendapati berlaku kebakaran terbuka dan mengelakkan daripada melakukan pembakaran dalam keadaan cuaca panas dan kering ketika ini. Pada Mac lalu, lebih 300 hektar hutan terbakar di negeri Pahang membabitkan 3 daerah iaitu Kuantan, Pekan dan Rompin akibat cuaca panas dan kering yang berpanjangan. Majlis Belia Negeri Pahang MBMP mahu tindakan tegas dikenakan terhadap tuduhan derhaka dilakukan oleh Raja Petra Kamarudin yang mengeluarkan kenyataan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah terlibat dalam komplot untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Presiden MBNP Encik Muhammad Izzat Afifi Datuk Haji Abdul Hamid berkata, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap Raja Petra di atas tindakan derhaka beliau itu. Tindakan tegas perlu dikenakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM termasuklah memohon ekstradisi Raja Petra ke Malaysia dan dibicarakan di mahkamah atas tindakan beliau. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di sini semalam. Encik Muhammad Izzat Afifi berkata tindakan Raja Petra tersebut mampu mengganggu kestabilan negara dengan cubaan mewujudkan persepsi di kalangan orang ramai bahawa berlakunya komplot peringkat tertinggi. Tindakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong jelas hanyalah menjalankan amanah dan tugas seperti mana terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan dan sumpah memegang jawatan baginda iaitu untuk menjalankan pemerintahan yang adil sebagaimana termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Justru MBNP menyifatkan kenyataan oleh Raja Petra adalah tidak relevan, menyeleweng, tidak tepat dan merendahkan kedudukan baginda selaku ketua negara. Terima kasih kerana sediakan perkhidmatan sebegini. Selain kenderaan yang disediakan para sukarelawan sangat membantu saya yang bertongkat dan tidak dapat bergerak dengan baik. Itu kata Encik Halim Hussein dari Kampung Kempadan Kuantan yang telah menggunakan khidmat kenderaan menerusi program Suri Prihatin COVID-19 bagi mendapatkan suntikan vaksin di KPJ Kuantan. Katanya beliau berterima kasih kepada sukarelawan terlibat kerana membantunya untuk mendapatkan suntikan vaksin di KPJ Kuantan. Sementara itu, bagi suami isteri dari Sungai Koyan Raub, Encik Alias Abbas dan Puan Yani Muhammad menyifatkan kemudahan sebegini sangat membantu mereka. Katanya ketiadaan kenderaan tidak menghalang mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin di PPV Dewan Jubli Raub mengikut tarikh dan waktu temujanji yang ditetapkan
kerana adanya sukarelawan-sukarelawan ini yang sudi membantu. Turut bersyukur ialah pasangan suami isteri Encik Mat Jusuh Mamat dan Puan Cik Zainun Cik Abdullah dari kampung Bukit Palas Cerating, Kuantan yang mendapat suntikan vaksin di Wisma Belia, Kuantan. Katanya khidmat sukarelawan sebegini membantu memudahkan mereka yang memerlukan. Apatah lagi pada musim pandemik ini tidak mudah untuk bergerak ke mana-mana tanpa kenderaan. Sementara itu, Puan Faridah Hanim Mahmud dari Taman Muhibah Jalan Ceroh Raup yang mendapatkan suntikan vaksin di PPV UiTM Raup berkata, sukarelawan ini sangat membantu, terutamanya apabila anak atau ahli keluarga tidak dapat pulang untuk menguruskan mereka mendapatkan vaksin. Program di bawah Majlis Pembangunan Wanita Pahang MPWP adalah inisiatif berterusan bagi membantu rakyat, terutamanya pada musim pandemik ini, untuk mendapatkan vaksin. Sukarelawan MPWP dari setiap daerah di seluruh negeri Pahang turun padang membantu penduduk di kawasan masing-masing yang tidak mempunyai kenderaan untuk ke pusat pemberian vaksin PPV. Seorang pesakit barah paru-paru di Kampung Berwas di Pekan menerima bantuan katil boleh laras daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang MUIP baru-baru ini. MUIP dalam satu hantaran di Facebook berkata, pesakit berkenaan Encik Noraham Sulong 57 tahun terlantar sakit hampir setahun dan tidak mampu bekerja bagi menampung keperluan harian. Menerusi hantaran itu lagi, 2 orang anak pesakit yang masih belajar, 2 orang bekerja, manakala seorang lagi terpaksa berhenti kerja kerana membantu ibunya mengurus ayahnya yang sakit. Kelulusan segera telah dibuat oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIP yang berusaha Dr. Haji Asmadi Abdul Rahman setelah dimaklumkan oleh pengurus cawangan daerah MUIP Cawangan Pekan. Hasil kerjasama dan perkongsian maklumat di bawah program Cakna Asnaf bersama komuniti Cakna MUIP Cawangan Pekan bersama Pertubuhan Skuad Ukhuwah Pekan PSUP ini, maka bantuan kepada penerima dapat disalurkan dengan kadar segera. Sekian Buletin Pahang edisi petang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi malam untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.